Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kitab Halal dan Haram dalam Islam, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, sambungan muka surat 140. 140 kitab inilah kitab original. Tajuk yang kedua, selepas tajuk yang pertama tentang makanan dan juga minuman dalam kehidupan seorang manusia, yang penting ialah makanan dan juga minuman. Kita dah bahas, kita dah bincang tentang makanan-makanan yang diharamkan. Lain pada yang diharamkan, semuanya adalah harus. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Kaedah kita pakai dalam sebelah kaedah yang kita baca dulu, asal pada sesuatu adalah harus. Bila kita dah kenal yang mana haram, maka jaga jangan makan yang haram dan jangan makan yang jangan minum yang haram. Makan dan minuman yang haram jangan. Sebab dia berkaitan dengan yang pertama sekali, berkaitan dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, sebab makanan yang kita makan dia akan tumbuh jadi daging yang tumbuh tu, fannaru awla bihi. Nerakalah yang lebih elok, yang lebih utama bagi dia. Yang kedua ialah berkaitan dengan ibadah. Kita makan makanan haram, kita minum minuman haram, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak sah, tidak diterima. Kalau kita solat cukup rukun, sah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima solat itu. Seperti kita tak solat tapi tak kena qada, sebab cukup rukun, cukup syarat dia semua sah lah. Tapi dia tak terima. Bila erti tidak terima, dia tidak memberi pahala kepada kita dengan amalan yang kita buat sepanjang kita makan minum yang haram. Seumur hidup amal ibadah kita tidak akan diterima. Yang pertama solat, hak lain tu tak banyak. Solat ni sehari 5 kali. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, kita masih duk makan rasuah, kita masih duk melakukan riba. Amalan kita bukan dia terima pun. Nampak macam buat. Kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa at-ta'bu. Berapa ramai manusia yang solat tapi dia tak dapat apa-apa daripada solat dia kecuali letih sahaja. Wa kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash.
Dan berapa ramai manusia yang puasa dia tak dapat apa pun daripada puasa dia kecuali lapar dan dahaga. Ini penting ni tuan-tuan, jaga, tolong, kita dah baca dah. Benda-benda makanan dan minuman yang haram jangan dihampiri. Kesan dia cukup buruk dalam agama. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang tu selesai dah. Jaga sama ada haram zati, benda tu haram sendiri, ataupun haram aradi, haram yang mendatang. Benda tu halal tapi cara kita mendapatkan dia haram, maka dia menjadi haram. Jadi dua benda ni, haram zati macam daging babi dan sebagainya, arak, dan haram aradi, makanan yang kita curi, duit rasuah dan sebagainya, yang ni haram aradi. Dua-dua ni haram. Bila kita makan, seluruh amalan kita seumur hidup selagi kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada faham? Ada faham? Ada faham? Clear? Bab makan minum. Kita nak berpindah kepada tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua ialah pakaian dan perhiasan. Tiga ini disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kaitan. Nah, tiga ni. Summa zakara ar-rajula yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-samai faqala ya rab ya rab ya rab famat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lah. Haji Syarif terjemah. Tengok kata orang mengajar. Saya akan boleh tengok kata saya marah. Hanya nak senyum. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Summa zakara rajul. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebut kisah seorang lelaki, perempuan pun sama lah, yutilus safar. Dia ni lama bermusafir. Musafir di antara manusia yang Allah terima doa tanpa hijab. Tapi lelaki yang musafir ini sehingga kusuk masai rambut dia, dia punya baju dia sampai berdebu. Mengangkat tangan ke langit, yamuddu yadayhi ila sama. Dia mengangkat tangan ke langit, ya rab ya rab ya rab, doa ya Allah ya Allah ya Allah, minta segala-galanya. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun. Sedangkan makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, dan pakaian yang dia pakai haram. Tiga ni Nabi sebut. Makanan, minuman, pakaian. Hak kita nak belajar malam ni. Tiga ni haram. Wa ghuziya bil haram, dan dia diberi makan oleh bapa dia dulu pun benar-benar haram juga. Fa anda yustajabulah. Maka macam mana Allah nak terima doa dia? Itu segi doa Nabi sebut. Doa tak terima dah, amalan ibadah lagi tak terima. Tuan-tuan, doa tu termasuk dalam ibadah. Ad-doa al-ibadah. Doa merupakan ibadah. Maka ibadah yang paling kecil doa. Ibadah besar ni solat. Kalau ibadah kecil Allah tak terima, hak besar lagi tak terima, tuan-tuan. Jadi jaga hak dua kita dah sebut. Kita nak masuk pada malam ni. Yang ketiga hak Nabi sebut pakaian. Nah, muka surat 140, pakaian dan perhiasan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Islam membenarkan seorang muslim supaya memakai pakaian yang baik dan cantik. Satu, pakaian baik, mana kena dengan syarak. Yang kedua, cantik. Bahkan Islam menggalakkan setiap umatnya berada dalam keadaan elok dipandang, bersih, rapi, dan memperindahkan diri dengan segala apa yang diciptakan buat dirinya dari beraneka pakaian dan perhiasan. Hak ni Islam nak, tuan-tuan. Islam dia tiga: akidah, syariat dan juga akhlak.
Jadi kalau kita jenis pakai selekeh tu tak betul sebenarnya. Kita jenis pakai selekeh tak betul. Islam tak nak umat dia nampak selekeh. Kita ambil jalan untuk orang panggil nak buat macam orang-orang sufi, berpakaian yang nampak tu macam miskin sangat. Islam tak galak gitu. Islam galak kita pakai pakaian yang elok. Tuan-tuan pribadi muslimat yang dirahmati sekalian, kalau kita ada duit, kita belilah pakaian yang elok. Kalau kita tak ada duit tu lain cerita, miskin papa kedana tu lain cerita. Memang dia orang miskin, nak macam mana pakai macam tu lah. Dan kalau kita ada duit lebih, ada orang miskin sebelah kita, kita sedekah lah pakaian. Nak bagi dia pakai comel. Tuan-tuan pribadi muslimat yang dirahmati, kita nak bertasawuf, nak ilmu batin hak dalam, ilmu tasawuf pun pakai comel kok. Dia bukan nanti bila tasawuf pakai selekeh. Tidak. Islam dia kira dalam dan luar, tuan-tuan. Luaran dia syariat pun mesti pakai macam ni. Pakai comel macam haji tu. Nah, butang pun tak ubuh baju. Tak ubah hutang baik sah buat. Dah buat butang pakai lah. Apa selekeh, pakai baju Melayu kancing pun tak ada. Pacak tengok pacak. Ku geram. Dia bukan ku melawak ni betul, pakai kemas ha, macam ni. Ni handsome. Jangan tunjuk lekeh kita ni. Nah, ada jenis pakai baju Melayu tak pernah pakai butang. Dia pakai butang sekali masa nak nikah. Duk cari butang baju Melayu aku mana apa? Butang baju Melayu aku mana apa? Tu nak cerita orang lelaki tak boleh buat butang, sampai butang baju Melayu dia tanya bini. Bodoh ke cerdik? Pakaian kita lah tahu letak mana kopiah kita, butang baju kita letak mana, songkok kita letak mana, serban kita letak mana, seluar dalam kita letak mana, baju dalam kita letak mana. Haji pakai baju dalam tak? Jadi lelaki lah, kan perempuan. Kena tahu. Ni tanya bini. Makna tak ambil tahunya tentang perhiasan pakaian dia sendiri. Nah, tuan-tuan pribadi muslimat yang dirahmati sekalian, kena kemah. Kan boleh pakai selekeh. Baik, itu Islam nak. Dia nak sama ada dalam, luar. Dia nampak dia memang nampak kemah. Luar dan dalam. Bukan dalam saja hebat, di luar nampak kotor, di luar nampak selekeh. Islam tak nak macam tu. Luar dalam mesti kemah. Sebab tu Nabi kalau kita baca dia kemah. Dia ada sikat rambut dia sikat rapi. Buh minyak lagi Nabi, rambut dia rapi sikat. Jadi kita rambut berketiau. Aduh. Tak sempat nak pergi kedai gunting, tak payah nak buat macam mana. Nak sibuk. Nak gunting sendiri tak pandai. Nak kena tunggu pergi kedai juga. Jadi tak ada masa lah nak pergi jadi gitu lah. Nampak selekeh. Ada seorang hamba Allah, dia ni AJK masjid. Dulu kini selamanya rambut macam tu. Tapi dia pun jawab awam. Rambut selekeh sungguh. Allahu Rabbi. Kita nak tegur macam mana? Sepanjang saya duduk di Al-Ustaz ni, duduk tengok dia hari-hari, dulu kini selamanya macam tu lah. Bukan haji dah, bukan masjid ni. Pak lain. Nah, tak tahu nak kata. Ada seorang tokek kedai runcit yang tu tak pernah pakai baju dulu kini selamanya. Tak pernah pakai baju, pakai seluar sahaja. Tokek kedai runcit. Bini dua, baju tak pakai. Teruk. Tak ngaji langsung. Nah, yalah aurat kita pusat lutut laki, tapi dah kamu tokek kedai duduk di kaunter tu. Hak datang tu laki perempuan, bukan laki semua. Lainlah kedai kamu tulis di luar tu hanya lelaki sahaja. Tak apa. Ni perempuan pun masuk.
Pakailah baju, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Dan baju hak paling smart untuk lelaki ialah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan dua tangan hingga pergelangan tangan. Ini pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang dipegang rapi dalam mazhab Syafi'i. Buka sekurang-kurang kita Al-Fiqhu Al-Manhaji, jumpa dah. Sebab tu saya tak pernah pakai baju tangan pendek. Saya cerita dulu ni. Baju kerja saya semua tangan panjang. Termasuk baju korporat. Saya buat tangan panjang. Saya tak pernah pakai baju tangan pendek. Baju sukan saya buat tangan panjang. Baru ni ada mereka buat baju sukan. Tak beritahu. Kita tempat-tempat tengok tangan pendek. Kita pakai hak dalam. Kita pakai dalam satu, pakai luar satu. Tangan panjang kita takkan lepas punya. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Haji di rumah singlet bulu ketiak duduk luar. Jeng-jeng. Dah rumah tepi jalan. Nah, pakai kain gulung-gulung-gulung duduk menyangkut. Baju tak pakai. Orang tahbah pernah tengok. Tak ada rasa. Nah, dia payah. Allah bagi tak ada rasa habis hari dah ni. Pakailah tuan-tuan. Tak nak pakai baju tangan panjang pun sekurang-kurang t-shirt. Nah, sebab saya pegang pendapat muktamad. Tuan-tuan terpulang. Kalau kita rasa nak sempurna, pegang pendapat muktamad. Nah, baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Habis tu mukadimah dia. Mana kita kena kemas di luar, pakai kemas. Baik, tujuan menghias diri dengan berpakaian cantik menurut pandangan Islam ialah, dia tujuan kita pakai dan berhias apa dia? Yang pertama, menutup aurat. Itulah tujuan yang utama kita pakai pakaian, sama ada baju atau seluar, untuk menutup aurat dan menghias diri, nak bagi nampak cantik. Inilah rahsia dua seruan Allah Subhanahu wa taala buat anak-anak Adam yang diturunkan selepas seruan pertama, iaitu melarang keras manusia supaya jangan hidup tanpa menghias diri. Apa yang jelas daripada keduanya itu dibuat kerana mengikut jejak langkah syaitan semata-mata. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Maksudnya, wahai anak-anak Adam. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Di sini Allah tak kata ya ayyuhan nas, wahai manusia, ataupun ya ayyuhal insan, wahai manusia. Dia guna kalimah ya bani Adam, wahai anak-anak cucu cicit Adam. Apa tujuan? Nak bagi kita ingat kepada Nabi Adam. Kalau kata ya ayyuhan nas, wahai manusia, kita tak ingat ke dia? Ya ayyuhal insan, wahai manusia, kita tak ingat ke dia? Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, kita teringat kepada Tok Wan kita hak pertama sekali, Nabi Adam alaihissalam. Sebab itu kali sekala panggil nama Pak. Nah, nampak anak ni nampak tak berapa ingat Pak, panggil nama Pak dia. Dia anak siapa? Abdullah. Ya benar Abdullah panggil dia. Bila tersebut itu sentak dia, ingat ayah dia. Lama tak balik kampung. Balik lah. Kita nak ingatkan dia tu kepada bapa dia. Sebut dia nama, panggil nama Buding, tak ingat pak dia. Ya benar Abdullah panggil dia. Wahai anak Abdullah. Tak balik lama. Pakcik tak balik lama tengok ayah. Jawab ah. Mati dah pergi kubur ah. Ziarah kubur. Dia juga tu. Lama tak pergi ziarah. Raya tahun lepas nak puasa dah. Tak pergi lagi. Pergi lah. Tu tujuan sebut nama bapa. Tujuan sebut nama Nabi Adam. Kita baca Quran kena tahu benda macam ni. Bukan baca saja. Nah, baca saja boleh pahala baca lah, tuan-tuan. Pahala menghayati Quran kita tak ada. Sebab tu bila habis baca Quran, habis reti Quran, kena mengaji pula tafsir. Macam mana kita nak memahami ayat-ayat, kalimah-kalimah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran untuk kita menghayatinya. Baik, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, untuk kita ingat pada bapa kita. Ingat macam mana?
Ingat peristiwa yang kita tak akan lupa dulu, kini, selamanya. Yesterday, now and forever. Apa peristiwa itu? Pak Jah? Peristiwa Adam alaihissalam ditipu, diperdaya oleh syaitan. Bila sebut Nabi Adam, ingat kisah dia diperdaya oleh syaitan. Bila sebut Nabi Adam, maka kita kena siap jangan ditipu oleh syaitan. Sebab Tok Wan kita hak pertama ditipu oleh syaitan. Aku sebagai anak cucu dia tak akan ditipu kali kedua. Sebab tu Allah sebut nama dia. Tu tujuan. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, bukan saja-saja sebut. Ya Bani Adam, beringat. Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan. Qad anzalna alaikum, kami telah turunkan ke atas kamu libasan pakaian. Kalau kita baca ayat hak asal lah, libasan tu pakaian. Cuma hak dalam kurungan tu diterjemah oleh penterjemah. Bahan-bahan untuk dijadikan pakaian. Sebab Allah tak turun pakaian sebiji-sebiji. Tak turun itu. Ada turun baju itu. Baju sepatang, pum turun itu. Baju Melayu, pum turun jubah. Ada? Tak ada. Yang turun tu apa dia? Turun apa dia? Turun apa? Jangan gerai mengaji 5 tahun ni. Hujan lah. Kalau orang tanya turun apa daripada langit, tak ada pernah lain hujan. Sebab Allah tak pernah menurunkan emas dan perak daripada langit secara seketul-seketul gitu, tidak. Yang turun hanya hujan. Bila-bila orang tanya apa yang turun daripada langit, jawapan dia hujan. Tidak ada jawapan lain daripada itu. Jawapannya hanya satu, hujan. Apa kaitan hujan dengan baju? Libasan. Jengkreng juga. Hujan menumbuhkan pokok-pokok tumbuh-tumbuhan. Di antara pokok itu ialah kapas. Maka tumbuh pokok-pokok kapas, kita ambil kapas, kita buat jadikan dia benang. Daripada benang itu dijadikan kain. Daripada kain itulah kita buat macam-macam jenis baju yang ada atas dunia hari ini. Asal dia atas. Kalau hujan tak turun, pokok tak tumbuh, kita tak ada baju, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati. Sebab tu hujan sangat penting dalam kehidupan manusia. Sama ada manusia itu Islam ataupun manusia itu kafir, hujan penting. Tak turun hujan, tak ada makanan. Tak turun hujan, tak ada minuman. Tak turun hujan, tak ada pakaian. Tak turun hujan, kita tak beranak. Sebab apa kita tak beranak? Tak ada makanan. Bila tidak ada makan minum, air mani tak ada. Bila air mani tak ada, apa berlaku? Tak ada anak. Pentingnya hujan. Sebab tu bila tidak ada hujan, kita minta hujan. Istisqa. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, maksud turunkan pakaian ialah turunkan hujan, tumbuhkan pokok kapas, kapas dijadikan benang, benang dijadikan kain, kainlah dibuat pakaian. Itu maksud dia. Untuk apa pakaian? Yuwari sawatikum. Untuk menutup aurat kamu, warisha, dan pakaian perhiasan. Barang siapa yang mengabaikan salah satu dari dua perkara ini, iaitu berpakaian menutup aurat atau berhias untuk memperindah diri, tentulah dia menyeleweng dari landasan Islam dan mengikuti jejak langkah syaitan. Inilah rahsia buat dua seruan yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak Adam alaihi salam. Iaitu sesudah seruan yang pertama sebelumnya, iaitu yang melarang keras kepada manusia supaya jangan hidup berbogel dan tidak mahu berhias. Dan apa yang jelas daripada kedua-duanya itu dibuat kerana mengikut jejak langkah syaitan semata-mata. Siapa berbogel dan yang berpakaian tak nak berhias, maka ikut jejak langkah syaitan. Tengok firman Allah Subhanahu wa taala seterusnya, ayat 27. Tadi ayat 26, surah yang sama. Ayat 27, ya Bani Adam, sekali lagi. La yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah
yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Sambungan ayat 26. Maksudnya, wahai anak-anak Adam juga, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan sebagaimana ianya telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga, sambil ianya menyebabkan terlucuknya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka yang sebelum itu tertutup. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ingat kisah. Ingat balik. Wa iz qulna wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami berkata kepada Adam, kamu dan isteri kamu duduklah dalam syurga ini dan makanlah, minumlah apa yang kamu nak dalam syurga ini, banyak mana pun makan. Satu tak boleh buat, wala taqraba hazihi syajarah, jangan kamu berdua wahai Adam dan Hawa menghampiri pokok ini. Hampir dengan arti kata jangan makan buah pokok ni. Buah apa tak tahu, Allah tak sebut nama, tak penting nama, yang penting pokok tu tak boleh makan. Buah dia lah, tak makan pokok, bukan buah. Fa azallahuma syaitanu anha ni. Maka syaitan telah memperdayakan Adam dan Hawa supaya makan buah tu. Bila Adam dan Hawa makan buah tu, fa akhrajahuma mimma kana fi, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga yang mereka tinggal di dalamnya. Bila keluar dari syurga bukan boleh pakai baju. Pakaian syurga mana boleh buat keluar, tuan-tuan? Makanan, minuman, pakaian, apa-apa dalam syurga bukan boleh buat keluar. Tak boleh. Mana bila kena keluar daripada syurga, dia keluar tanpa pakaian. Dua-dua bogel, turun ke dunia. Pak Cak nampak senyum sebut. Oh Allah. Macam kita mula beranak, Nabi Adam turun ke dunia, macam kita mula beranak dulu, tak ada pakaian. Pak Cak pakai bawah seluar jin masa beranak. Tak ada. Barulah Allah turunkan hujan, tumbuhkan pokok, kapas semua pokok-pokok, daun-daun, dia tutup dengan daun-daun aurat atas dunia. Dalam syurga pakai comel, dihala keluar bogey. Patut Allah pesan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan yang telah mengeluarkan dua ibu bapa kamu dulu, Adam dan Hawa, ke dunia dalam keadaan bogey kedua-duanya. Syaitan punya kerja. Baik, jadi siapa tak nak pakai pakaian, dia ikut jejak langkah syaitan. Sebab tu kita disuruh pakai pakaian. Baik, itu ayat yang ke-27. Sambungan ayat 31. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah yang sama. Ya Bani Adam. Masih lagi guna kalimah yang sama. Ya Bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin, di akhir ayat. Maksudnya, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah atau mengerjakan solat, dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu melampau. Baik, setiap kali kita nak solat atau kita nak pergi masjid ataupun surau, tak kisah, masjid, surau sama hukum. Dulu ada seorang ustaz kata, kalau masjid boleh pakai tirai ni perempuan, masjid boleh letak tirai perempuan. Viral dalam internet lah, dalam WhatsApp. Berpandukan kitabnya Anatut Talibin, mazhab Syafi'i. Dalam masjid dia kata boleh buat tirai perempuan, surau tak boleh buat. Dia kata gitu. Tetapi pendapat itu tidak diterima oleh ulama-ulama kita hari ini. Sebab itu satu kesilapan dia menterjemahkan kitab itu. Sebenarnya masjid dan surau sama, dua-dua boleh pakai tirai untuk perempuan. Hak tak boleh lain pada masjid dan surau. Kita buat solat di stadium, jangan buat tirai. Kita solat di padang, jangan buat tirai.
Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, solat di rumah jangan buat tirai. Masjid surau tak apa. Tu peringatan. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Setiap kali kita nak solat ataupun kita nak ke masjid, kalau hak lelaki ke masjid, kalau tidak ada apa-apa uzur syar'i, perempuan dia afdal di rumah. Setiap kali solat atau ke masjid, pakai pakaian yang bersih. Kalau tak bau pun bersih. Nak ambil mana bau hari-hari, bersihlah. Dan comel di segi tidak ada bau-bau yang boleh mengganggu. Kalau dah 3-4 hari pakai baju Melayu tu, sudahlah, pakai hak baru lah. Sebelum pakai cium ketiak dulu. Haji cium ketiak, tiap baju. Kalau kata busuk dah, buang, pakai baru lah, serekoh mula. Setengah jam sebelum ke masjid tengok dah baju boleh pakai kedak, boleh pakai lagi, pakai lah. Tak boleh pakai, serekoh mula. Takut dania bersin, tak tahan menyucu masuk ke hidung. Ni gen tua-tua dah kan, dia akan peduli jenis dia kira baju seminggu pakai tu. Dia tak apalah tubuh dia bau kat mana pun dia biasa dah tubuh dia tu. Tu Haji cium tiap hari-hari lah. Dah biasa. Orang lain kita tak biasa, kita dia menyucuk nak termuntah, mengganggu solat. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah, ambillah pakaian yang cantik, yang bersih, yang tidak bau busuk. Termasuk mulut kita juga, kita gosoklah gigi sebelum kita datang ke masjid. Dan lepas gosok tu jangan dah ambil dah bawang ke rokok, jangan dah ambil dah. Sebab dia akan menyebabkan bau busuk. Sahabat-sahabat kita jenis tak tahan, dia tak tahan. Dalam sah nanti Nabi pesan, tuan-tuan. Selebih dan muslimat yang dirahmati, adalah hadis di Quran pun sebut gitu. Masuk pakaian dan juga perhiasan kita nak pergi masjid dan nak solat. Sebab tu ulama-ulama sebut kalau boleh kita ada pakaian khas untuk kita bekerja dan untuk kita solat. Maksudnya kita kerja, pakaian kerja kita lah. Hak solat kita bawa asing, sekurang-kurangnya baju. Mana nak solat kita tukar baju kerja, kita pakai baju Melayu, kita pakai kupiah. Baju Melayu tu baru kita pakai saja, pakai wangi-wangi solat. Habis solat kita buang semula, pakai baju kerja semula, buh baju dalam, buh tie, masuk kot. Boleh buat itu? Kalau boleh, itulah yang paling afdal, yang paling cantik kalau boleh buat. Biar nampak ada dua jenis. Sahabat Nabi ada dua jenis pakaian. Satu pakaian kerja, satu pakaian ibadah. Mana bila kerja pakai pakaian lain, bila beribadah pakai pakaian lain. Dia tak pakai pakaian yang sama. Dia ada beza antara dua. Kita beza datang masjid hak malam je. Hak siang tu lah kau lah. Tu Haji pernah kerja dulu. Dia kerja baru bernas dulu. Kita pergi pakaian kerja, hak tu lah kita solat zuhur, hak tu lah kita solat asar. Bila kita balik baru kita mandi, tukar baju lain datang masjid. Ada orang baju tu juga. La ilaha illallah. Hak tu juga. Koman screwdriver. Tuan-tuan, ibu dan muslimat, biar nampak beza sikit antara pakaian pekerja dan pakaian kita pergi masjid ibadah. Orang jumpa saya bukan kenal. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ni nak tanya sikit. Ni adik Ustaz Hasan Basri Adik tu. Kalau kata abang boleh tahan, adik. Nampak muda. Adik Ustaz Hasan. Ya. Kan macam ni aku pakai. Kan ni masjid lah. Ni pakaian masjid, pakaian saya mengajar, tuan-tuan. Masa lain pakaian je lain. Dia tidak sama. Ada orang dia pakai macam ni dulu, kini, selamanya. Ikut suka hati dia. Tak suka. Dia pakai jubah dan serban segala-galanya. Pergi kebun jubah serban, pergi motong jubah serban, masak jubah serban, pergi masjid jubah serban.
Tu jengkernya. Boleh lemu ke jubah kan? Boleh lemu ke jubah. Sebelah lemu pula tarik hak atas dulu. Pisau tarik belah atas. Boom. Jubah putih jengkreng. Dahsyat nah. Jadi kita ada pakaian masing-masing lah, tuan-tuan. Ada perbezaan pakaian kita nah, bila kita nak buat kerja tu. Dia tidak sama. Baik tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Ni semua sampai pergi airport jubah, naik kapal terbang jubah. Semua jubah, tak ada keluar tak pernah pakai. Bidah. Berat nana. Siapa duduk bersin tu? Ada orang tak mandi tadi. Allahu Rabbi. Baik tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati habis itu nah. Baik, Islam telah mewajibkan setiap muslim supaya menutup auratnya. Sepatutnya sebagai seorang manusia, kita perlu ada rasa malu mendedahkan aurat berbanding dengan binatang yang memang fitrahnya berkeadaan bogel. Memang binatang macam tu dah. Jadi kita hak manusia kena rasa malu bila kita tak tutup aurat. Islam sentiasa menyuruh umatnya menutup aurat walaupun bersendirian dan jauh dari pandangan masyarakat supaya sifat kesopanan diri itu menjadi akar umbi pribadi dan moralnya. Diriwayatkan daripada Bahaz bin Hakim, daripada bapanya, daripada datuknya, dan diberitakan bahawa datuknya berkata, ya Rasulullah, awratuna ma na'ti minha wa ma nazar. Faqala ihfaz awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk. Qultu ya Rasulullah fa iza kana al-qaumu ba'duhum fi ba'din qala fa in istata'ta alla yaraha ahadun fala yarayannaha. Fa qultu fa iza kana ahaduna khaliyan qala fallahu tabaraka wa ta'ala ahaqqun an yustahya minhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, hai Rasulullah, kata nenek Bahas bin Hakim tentang aurat kita, kata dia, apa yang patut dipakai dan apa pula yang mesti ditinggalkan. Nabi SAW menjawab, tutuplah auratmu itu kecuali kepada isterimu atau jariah yang kamu miliki dirinya. Tanyaku lagi, bagaimana kalau orang ramai itu apabila mereka bercampur gaul antara satu dengan yang lain? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau boleh sampai tiada orang yang dapat melihatnya, maka jagalah ianya. Aku bertanya lagi, kalau kita duduk sendiri sahaja? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah tabaraka wa taala, bukankah lebih baik orang merasa malu kepadanya? Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam hadis ni ada beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah kita disuruh oleh Nabi untuk menutup aurat. Mana hak lelaki tutup aurat sekurang-kurang minimum ni antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut. Lutut dan pusat tu bukan aurat, antara dia saja. Tapi untuk menyempurnakan hak wajib antara dua ni, maka kita melebihkan tutup pusat sampai atas pusat dan bawah lutut. Itulah yang sempurna. Ma la yutimu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna wajib kecuali dengan dia, maka hak dia tu jadi wajib. Kita ambil wudu, hak wajib kita basuh daripada hujung jari sampai ke mirfaq, ke siku sahaja. Tapi dikhawatiri kita tak sampai siku, maka kita kena lebih ke atas sikit pada siku supaya sempurna basuh siku. Maka lebih hak sikit tu jadi wajib juga. Maka aurat asalnya antara pusat dan lutut, bukan pusat dan lutut, antara tu saja. Maka nak bagi sempurna, maka tutup atas pusat, tutup bawah lutut, baru sempurna. Maka tutup atas dan bawah juga jadi wajib. Ada faham? Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu lelaki, aurat dia dengan perempuan-perempuan mahram dia. Adapun perempuan ajnabiyah, maka pendapat muktamad hak saya sebut tadi, seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua tangan hingga pergelangan tangan. Hak itulah sempurna kalau kita dengan perempuan yang ajnabiyah, yang bukan isteri kita, bukan anak kita, bukan mak kita, bukan adik kita, bukan kakak kita, bukan mak menakan kita. Maknanya keluar rumah pakai macam tu lah.
Sebab kita akan berhadapan dengan perempuan-perempuan ajnabiyah di luar rumah, maka pakai hak sempurna itulah dituntut dalam agama. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, paling teruk keluar rumah tak pakai baju, lagi teruk. Pusat pula di luar pula, gulung pula, gulung gitu saja. Nak londeh tarik mula, nak londeh tarik mula lah kali. Burung jadi dua. Burung hak lan sangkar satu, dah sangkar. Sambil-sambil gulung, terbit satu lagi. Hak tu tak payah tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jangan buat gitu. Pakai baju. Sebab bila kita keluar rumah, maka perempuan ajnabiyah kita akan tengok kita akan jumpa mereka. Dalam rumah kita hanya perempuan-perempuan hak mahram kita saja. Isteri kita walaupun dia ajnabiyah, tapi oleh kena akad nikah, dia sudah jadi mahram dah. Maksudnya dia boleh melihat aurat kita dan kita boleh melihat aurat dia. Tolong jaga betul-betul, lebih-lebih di kaki masjid ni. Jangan pakai macam orang-orang hak tak mengaji. Tolong pakai baju bila keluar daripada rumah. Ada faham Pak Cak? Sambil-sambil tebang pisang pakai baju. Jangan tak pakai baju keluar rumah. Kena jaga lah. Nama dia maruah kita. Tubuh kita ni maruah. Hanya manusia tertentu saja boleh melihat tubuh kita. Samsing pula nak tunjuk tubuh macam bina badan, hukum dia haram. Bina badan nak tunjuk body pula, tuan-tuan. Nah, tunjuk aurat pula, seketul nampak. Tak ada apa tu. Api neraka kita tanya bila mu nak mati. Aku nak makan. Dah tubuh salsa, dia pakai baju ketat pula. Sebab apa nak tunjuk body, sekali makan kat seru. Tu je. Neraka kita bila nak mati. Jangan, tak boleh. Semua tu dilarang dalam agama. Apa tujuan? Apa tujuan kita pakai baju ketat itu? Nak tunjuk tubuh tunjuk tu yang tak boleh. Hukum dia haram. Lebih-lebih lagi menarik perhatian wanita. Gitu. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jaga aurat Nabi sebut, kecuali kepada pasangan-pasangan kamu. Azwaujatika azwajukum illa ala azwajihim. Pasangan artinya suami isteri. Yang tu tak apa. Sebab tidak ada aurat bila aku terima nikahnya sahaja. Tidak ada aurat lagi. Sebelum aku terima nikahnya, tak boleh. Aku terima nikahnya, tak ada aurat dah. Cuma ulama-ulama bahas, bolehkah suami isteri melihat kemaluan pasangan masing-masing? Itu dibahas oleh ulama. Kalau berpandukan pada hadis yang Aisyah cerita, aku tak pernah melihat yang Nabi dan Nabi tak pernah melihat yang aku, maka ulama kata makruh. Tapi pendapat muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Adapun hadis yang mengatakan sesiapa yang melihat kepada kemaluan boleh menyebabkan buta, hadis itu adalah hadis yang dhaif, yang tidak boleh berhujjah dalam bab halal haram. Baik. Jadi aurat sesama suami isteri daripada hujung kaki sampai hujung rambut tidak ada dah. Betul tak? Illa min zaujatika, kecuali isterimu. Yang ketiga, aurat sama-sama manusia. Bila kita ramai-ramai ni jadi macam-macam, maka masa tu jagalah setakat mana boleh jaga. Kadang-kala kain terselok, kadang-kala macam-macam, ramai sibuk itu, maka setakat mana boleh jaga-jaga. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dan aurat kita ketika bersendirian, Islam tetap suruh kita jaga. Jadi ini pun ada khilaf dalam kalangan ulama. Cuma mazhab Syafi'i ni, kalau kita bersendirian bagi lelaki, dia tak boleh bogel juga. Walaupun dalam bilik yang terkunci rapat, tak ada siapa boleh masuk dah tu. Cermin pun cermin gelap, dia nampak luar sahaja, luar tak nampak dalam. Dia tak boleh bogel. Dia kena pakai sekurang-kurang seluar dalam untuk menutup depan dan belakang. Tak boleh bogel. Kecuali dalam keadaan darurah tertentu, nak berak, nak kencing, tak apa. Haji kencing pakai seluar,
Nak ngenci nak berak tak apa, dia harus pada syarat. Masa tu boleh kita buka. Masuk dalam tandas, buka seluar tu, nah, gantung di pintu tandas. Boleh ketika itu. Lepas tu cicak tak kira. Cicak dah seka dalam tandas tu. Tak apa. Cicak tak termasuk dalam golongan yang kita kena jaga aurat. Hak kita kena jaga aurat ialah manusia. Binatang tak masuk. Cuma jangan tunjuk ke kucing takut dia makan. Takut dia gigit. Dia kata ikan apa jenis ni? Cak bagi jengkring tu. Tak cicak tak apalah. Tuan-tuan, sebab tu kena pastikan ada sangkut tu. Ada penyangkut baju dalam tandas. Boleh buh 2, 3 situ. Satu untuk seluar dia nak sangkut. Satu lagi dia mungkin sangkut jam dia dan sebagainya lah. Kena ada lah. Tak ada patah mula, tak apa, pahala. Biar. Hak patah kan dia dapat dosa. Kadang tu dia patah sendiri, dah lama dia repu. Makna AJK masjid kena cek pintu masjid ada atau tidak penyangkut tu. Sebab aku masuk banyak kali tak ada ni, kuram ni. Bukan masjid ni, masjid lain. Masuk tak ada, nak sangkut tak mana ni. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, jagalah rumah Allah lebih daripada kita jaga rumah kita sendiri. Kita jaga rumah kita kemas sangat. Rumah Allah tak tawan halah. Sedangkan ada orang menjaganya. Nah, termasuk kita hak bukan AJK, bila kita nak gunakan masjid tu tanah masjid, guna elok-elok lah. Masuk tu tarik pintu macam pintu rumah kita, selak elok-elok. Ni kelepang. Rumah hang sendiri hang jaga, rumah Allah kan tak jaga. Apa punya manusia ni? Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, sebab ada wasak tu kita kata imam. Kita duk masuk ni merosakkan pintu masjid tu. Kalau tak apalah. Kalau kita beli ganti lah. Kalau menyelak tu beli penyelak ganti mula. Dia boleh ganti kalau hak plastik tu. Hak besi pun boleh ganti, beli bagi. Kalau kita tak sempat pasang, bagi dia JK ni, saya telah patahkan satu penyelak tandas ni, saya ganti, tolong pasang, saya tak sempat nak pasang. Macam tu. Kalau hak rumah kita boleh ganti, hak rumah Allah lagi kita kena ganti. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, kasut masjid pun curi. La ilaha illallah. Kasut masjid potong depan tu curi lagi. Ya Rabbi. Berat nanam kita ni. Jangan ambil apa-apa hak jadi milik masjid. Tolong jaga. Kita tolong jaga masing-masing. Kebersihan tandas sudah curah najis. Kalau kita tarik tak boleh pakai. Carilah baldi. Buat kau mana cerita pun. Bagi lepas mana tu. Jangan tinggal pada orang lain. Nanti Tok Siak akan apa dia? Akan berleter. Aku dah lah 400 dia. Nak kena buat benda ni semua. Nak kena jaga. Ni kena sebut dalam masjid ni. Tuan-tuan. Sebab hak menggunakannya kita. Maka kita kena jaga elok-elok tandas masjid. Semua tandas. Pergilah masjid mana pun. Tolong jaga. Lebih daripada kita jaga rumah kita sendiri. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, masuk mula. Lelaki dia tak boleh berbogel kecuali masuk tandas ataupun mandi wajib ataupun ketika bersama dengan suami isteri. Ketika bersama dengan suami isteri, adabnya kalau boleh di bawah selimut. Dia memang bogel lah, tapi di bawah selimut, itulah adab dia paling elok. Sama ada siang atau malam. Haji faham? Hak ni malam tambah kena ceramah dah anak-anak nikah ni, tuan-tuan. Kena bagi tahu adab-adab. Lepas tu saya sebut beli kitab Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak-anak, yang ditulis oleh Abdullah Nasih Ulwan. Kitab dia setebal ini. Bab pendidikan seksual dia sebut semua. Macam mana perlu dilakukan adab-adab suami isteri ni. Hak nak nikah ni elok bagi hadiah kitab tu. Banyak orang duknya, ustaz saya nak buat hantaran kitab apa? Saya tak beli kitab Tarbiyatul Aulad. Dia cerita semua. Lebih-lebih lagi tentang pendidikan anak, sebab nanti kita nak dapat anak. Beli kitab tu. Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Perempuan dalam bilik yang sunyi, bersunyi-sunyi pun dia tidak boleh berbogel. Dia kena pakai sekurang-kurang
antara pusat dan lutut sahaja. Islam tak benarkan sekali-kali kita membuang seluruh pakaian kecuali darurah sahaja. Baik tuan-tuan, simak yang dirahmati sekalian. Selesai. Oh, lewat malam ni. Aduh. Aku tu. Baik, kita sambung Islam agama bersih minggu depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya jawab laju-laju. Saya menjual baju kepada seorang pembeli. Setelah akad jual beli, dia berkata baju tu agak akan dipakai untuk upacara menurun bersama bomoh siam. Soalan saya, adakah halal jualan itu? Bagaimana jika saya tahu tujuan pembelian itu sebelum akad? Adakah saya perlu membatalkan urusan jual beli atau bagaimana? Baik, kalau sebelum dia beli dia kata saya nak baju saya nak pakai untuk pergi menurun dengan bomoh siam, jangan jual. Nah, kalau dia dah akad, kita kata aku jual, aku beli, dah jadi hak dia dah. Baru dia cerita tak apa, lepas jadi hak dia dah, itu kita tak ada tanggungjawab. Cuma boleh nasihat, jangan buat gitu, tak boleh jumpa-jumpa bomoh ni, tak boleh. Bomoh siam, bomoh Melayu tak boleh belaka. Nasihat saja. Dia pakai tak pakai, dia punya pasal. Sebelum akad tak boleh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kamu boleh membantu untuk urusan pahala dan juga kebajikan, dan jangan membantu dalam urusan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jual beli termasuk dalam membantu antara satu sama lain, maka kita tak boleh bantu dia kalau dia dah cerita daripada awal untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, pengalaman saya pernah bekerja masa muda dengan salah sebuah hotel terkemuka di Bandar Al-Star yang menyediakan minuman keras, sedangkan kerja saya sebagai pengemas bilik saja. Mohon penjelasan. Pengemas bilik tak masuk. Tak masuk dalam tu. Yang termasuk yang tolong bawa untuk layan tu, yang tolong jual, yang tolong beli dan sebagainya. Yang tu terlibat, tapi pengemas bilik dia tak terlibat. Tapi kalau dia nak warak, bersifat warak, maka dia boleh cari kerja lain. Niat macam mana untuk dapat pahala jemaah jika ada orang beriman dengan kita selepas kita dah takbiratul ihram? Apa pendapat Ustaz bila kedudukan pada saf pertama sangat padat untuk duduk tahiyat? Apa pendapat Ustaz ahli jemaah yang baru menggosok urut kakinya jemaah yang baru menggosok atau urut kakinya nak bersalam? Tak faham ni. Baik, kalau kita solat Allahu Akbar, takbir tu ihram dah, lepas tu datang seorang hamba Allah, dia duduk sebelah kanan kita, dia takbir Allahu Akbar, dia pun sentuh kita, dia nak cerita dia nak jadi makmum kita. Maka kita terpulang. Kita nak niat jadi imam pun tak apa, kita tak niat jadi imam buat macam biasa pun tak apa, solat kita sah. Cuma kalau kita tak niat jadi imam, kita tak dapat pahala jemaah. Kita dapat satu sahaja, hak dia tu dapat 7 sebab dia wajib niat jadi makmum. Maka eloknya kita niat untuk dapatkan pahala 27. Kalau tadi kita imam dah dengan imam hak tadi, cuma kita tambah rakaat, kita tak niat pun tak apa dah, kita dapat dah pahala hak sana tadi. Hak ni dia kena niat, dia dapat pula sama. Baik tuan-tuan, simak yang dirahmati sekalian, macam mana nak niat? Niat dia ialah lintah dalam hati tu niat, jangan takbir pula. Takbir pula jengkreng, dia rukuk kat belakang. Lintah hati, aku jadi imam. Selesai. Aku jadi imam. Lintah je. Maka kita akan dapat pahala jemaah. Baik, kemudian saf dia padat sangat hak pertama, macam mana nak buat ni pada duduk tahiyat? Maka duduklah secara iftirash. Iftirash. Duduk macam tahiyat awal. Tahiyat akhir tu duduk macam tahiyat awal. Sebab apa? Padat sangat. Kita nak sengit tawaruk tu padat. Maka duduklah macam tahiyat awal. Bukan kata padat hak kita tubuh besar pun. Tubuh kita 120 kilo. Maka kita juga duduk secara iftirash macam tahiyat awal. Sebab apa? Kalau kita duduk tawaruk, kalau Haji Syarif sebelah memang patah kaki. Tu maksud dia. Jadi duduk iftirash tak apa.
Hak akhir ni, apa pendapat ustaz ahli jemaah yang baru menggosok atau urut kakinya nak salam? Apa makna kaki dengan salam? Aku pun tak faham. Nah, tanya semula, aku tak faham ni. Jika kita solat di belakang imam semasa tahiyat akhir, kita perasan tahi cicak di tapak kaki imam, apa patut kita buat? Mufarakah. Selain hujan di zaman Nabi Musa, makanan manna dan salwa juga turun dari langit kan? Ya. Ini jawab ringkas ni, ada huraian ni. Sekiranya sedang solat fardu berjamaah, jamaah sebelah jatuh pengsan, perlu berhenti solat untuk beri bantuan atau teruskan solat. Kalau orang biasa tak payah, kalau pak mentua berhenti. Payah. Berhentilah. Berhenti hak sebelah menyebelah tu, berhenti, angkat dia dulu. Bila angkat pula hak belakang kena berhenti juga, nak lalu kok mana. Nah, maka hak terlibat, hak angkat, hak nak bagi laluan ke belakang kena berhenti semua. Begitu. Nah, sebab apa kita nak bantu, takut dia mati masa tu. Kalau boleh kita bantu walaupun kita dalam solat. Baik, tuan-tuan, perhatikan muslimat yang dirahmati sekalian. Seterusnya, kalau kita sambut hari lahir anak-anak kita, kita letak lilin di kek. Kalau 9 tahun, kita letak 9 batang. Lepas tu kita suruh anak kita tiup lilin tu sampai padam api lilin tu. Bolehkah ustaz minta penyerahan? Kalau 70 je nak umur, 70. Mati terus, habis hafal. Mati tiup lilin je. Nah, jangan guna lilin, tuan-tuan. Jangan guna lilin, dia bukan budaya kita. Jangan ikut budaya orang-orang kafir. Lebih lagi menggunakan api-api ini. Api ini majusi, bukan budaya kita, bukan budaya Islam. Lepas tu kita beli kek, dia bagi lilin, ambil je lah, bukan nak beli lilin tu. Lepas tu pasang masa mana? Black out. Simpan, ambil simpan. Kalau kita boleh guna nanti black out, kita guna lilin tu. Tak payah tolak, kita ambil, bukan kita nak guna, simpan. Nah, orang baca doa selamat sudah. Islam ajar kita doa selamat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala selamat. Allah selamat. Nak nyanyi gitu pun boleh. Nah, doa selamat. Tak payah guna lilin, itu bukan budaya kita orang Islam. Tidak ada sunnah daripada Nabi pun berapa lilin. Ketika solat teringat sesuatu, apa patut kita buat? Apa patut kata atau buat? Waktu solat teringat sesuatu, apa perlu kita kata atau buat? Jawapan dia, jangan kata apa-apa, jangan buat apa-apa. Solat je. Dan kalau kita kata, batal solat. Kalau kita buat benda lain daripada amalan solat, batal juga solat. Jangan kata apa-apa, jangan buat apa-apa, teruskan solat saja. Lepas tu bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlupa pula apa dia. Dalam solat ingat dah, lepas bagi salam terlupa balik. Tak apa, nak macam mana? Yang tak boleh masa kita teringat tu, kita duk ingat benda tu, takut lupa, ingat habis. Khusyuk kita tak ada dah. Yang kita ingat benda tu, Allah kita lupa dah. Nah, tak boleh. Biarkan dulu. Kita perlu tumpu perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala saja, khusyuk dalam solat. Hak teringat tu abaikan. Lepas bagi salam, kalau Allah nak ingatkan balik, tak apa. Kalau tak teringat pun, macam mana? Nah, minta tolong dengan Allah, ya Allah, kembalikan ingatan aku yang aku ingat dalam solat tadi, apa dia aku terlupa dah. Lepas tu ingat balik, bini suruh beli ikan termenung murah lah ni. Baik, tolong bagi tahu tahap ketaatan isteri pada suami. Tahap ketaatan, jika suami suruh isteri dia jilat hingus, wajib dijilat. Yang akhir tu, jika suami suruh seorang isteri jilat hingus dia, maka isteri itu wajib menjilatnya. Itu tahap ketaatan. Selagi mana suami tidak menyuruh kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib taat. Jilat hingus ini maksiat ke tak? Ji. Hingus tu dia najis ke suci? Hingus najis ke suci?
Jawab suci ingus. Kan haji. Lepas tu bila keluar ingus kita boleh buat gini. Masa solat. Penuh di baju. Sah. Kan haji pun ingus. Suami suruh jilat hingus, dia wajib jilat sebab dia bukan najis. Kalau suami suruh minum air kencing, kencing atas dia pula. Hak tu tak boleh hak kencing najis. Nak bagi faham, tapi tak ada dah suami setolol itu. Sampai suruh suami isteri dia dia jilat hingus, nak cerita sampai tahap itu ketaatan isteri. Kalau ada suami setolol itu suruh dia jilat hingus, wajib jilat. Masa duduk nikah lah. Tak nikah tak boleh. Sunnah Nabi mana boleh kita tak nikah, kena menikah. Dan kita kena menunaikan kewajipan. Kebelakangan ini saya gemar makan nasi padang. Pula dah. Masalah kat Al-Ustaz, banyak yang berniaga nasi padang, yakni orang Islam kat restoran Cina yang sama meniaga air dan mi kari mereka. Mohon penjelasan. Baik, nak makan boleh boleh makan. Tapi ayat bawa sendiri ya. Ataupun beli mineral water. Beli mineral water. Jangan kita order ayat Cina bencuh. Walaupun kopi dengan teh boleh minum, tapi tak elok Biarlah orang Islam buat untuk kita. Selagi mana ada orang Islam, biar orang Islam tolong buat untuk kita, walaupun dia tak pakai tudung. Walaupun rambut dia 3 color traffic light, tapi dia Islam. Hak ni kafir, tuan-tuan. Akidah tidak sama. Baik, kebanyakan nasi lemak yang dijual setiap kali saya beli, ikan bilihnya tak dipilih dengan teliti, banyak yang bercampur dengan tahinya sekali. Bagaimana pula bila makan mi udang yang besar-besar tidak dibuang tahinya? Apakah hukum makanan kita tadi? Jazakallahu khairan katsira. Tahi ikan bilih dimaaf pada syarak. Dimaaf pada syarak, uzur syar'i nama dia. Tak apa, tak ada masalah. Okey, jadi walau bagaimanapun hak jual nasi lemak tu, janganlah ikan bilih hak macam spring tu. Ikan bilih macam spring. Mamah 5 minit tak habis je. Saya duduk menyaga hak tu teruk sangat. Belilah hak ni sikit. Hak kita sekali mamah 2 mah dah selesai dah. Gitulah menyaga ni dengan teruk hak. Akhir sekali lah. Sekarang telekung solat wanita berbagai warna-warni. Yang mana lebih afdal, yang putih atau warna-warni? Hak afdal putih. Sebab putih tidak menarik perhatian apa-apa. Bila dia pakai yang warna-warni akan menarik perhatian sahabat-sahabat lain, menyebabkan mereka hilang khusyuk. Hak belakang-belakang tengok ni belim mana. Lepas solat aku nak tanya dia jadi sampai hilang khusyuk. Nak pakai boleh pakai kat rumah sudah. Beli hak warna-warni tu pakai kat rumah, solat di rumah. Datang masjid surau pakai yang putih ataupun hitam, gitu saja. Yang warna-warni jangan dia pakai. Baik, sekarang habis itu wallahu alam. Mudah-mudahan kita dapat sedikit pencerahan pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.